الحمد لله الذي فضلنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Ayat berapa juzuk kita? Ayat 13 dah. Ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan dia yang Muhammad yang mereka reka Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian Tuhan kamu, maka ia boleh buat sedatangkan 10 surah Quran yang sebanding dengan Al-Quran dan panggillah siapa saja yang kamu sanggup memanggilnya yang lain dari Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bagaimana keras kepalanya orang kafir Quraisy. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab, tapi dia sengaja degil tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya sama, bangsanya sama. Tapi sengaja degil juga, keras kepalanya orang-orang kufar Quraisy ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut am yaqulu naftarah bal yaqulu kufaru Makkah ikhtalaqa Muhammadun ma awha ilaihi min al-Quran wa utiya bihi min 'indi nafsih. Jadi bagaimana orang bukan Islam, orang Quraisy Mekah ketika itu, mereka mengatakan, sanggupkah mereka mengatakan bahawasanya Muhammad itu mereka-reka yang dia ini diberi wahyu oleh Allah daripada Al-Quran, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu reka daripada diri dia sendiri. Itu dia. Qul lahum ya Rasulullah, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, mutahaddiyan lahum, dalam keadaan kamu cabar kepada mereka, in kana al-amru kama taz'umun, kalau sekiranya urusan itu seperti mana yang mereka dakwa, Nabi reka-reka yang dia ni diutus daripada Allah, ataupun Nabi buat sendiri daripada diri dia sendiri. Nampak tak? Itu dia. Maknanya Nabi ni tak sah dari sudut kerasulan dia. Nampak tak tu? Dia sengaja sebenarnya benda ni isya'ah ya, sebenarnya dia sengaja nak isya'atut tashkik, nak timbulkan keraguan, itu je. Dan dia yakin dah sebenarnya Muhammad ini memang rasul daripada Allah. Terbukti dah daripada sudut sifatnya, perangannya, kehidupannya, kebersamaannya. Makna mereka bersama Nabi itu bukannya masa sikit, 40 tahun sebelum menjadi rasul. Bukan Nabi turun daripada kayangan, bukan Nabi duduk daripada negara lain, beranak tempat mereka. Dan mereka tahu hati budi Nabi SAW, dan mereka sendiri pun mengiktiraf
kebenaran Nabi. Maksudnya Nabi tak pelawak. Tiba-tiba bila jadi rasul bakit pelawak belaka tau. Nampak tu? Wahai Muhammad, ginilah ceritanya. Kamu cakaplah dengan orang yang duk tuduhmu ni, fa'tu antum bi ashri suwarin. Dah yang mu cakap pandai-pandai reka tu, boleh tak membawa 10 surah. Bi ashri suwarin. Makna Allah tak cabar 10 surah. Nampak tak? Yang mu nebeng sangat ni, kamu bawa 10 surah. Makna kalau 10 surah tak boleh, kamu bawa satu surah dalam ayat lain. Tu fa'tu bi suratin mithlih. Tu dia. Makna hak ni dalam surah Hud ini Allah Taala suruh buat 10 surah. Nampak tak hak yang mempandai sangat kata Nabi reka ni. Tu dia. Fa'tu antum bi ashri suwarin mithla hadzal kalam fil kayfiyyati wal haqiqati wal balaghati wal fasahah. Maknanya cuba buat macam mana Al-Quran ini status dia dari sudut balaghahnya, fasahahnya. Tu dia. Dari sudut i'rabnya, orang Arab tahulah. Dari sudut i'rab ni, tasrif dia sebagainya. Itu adalah kelebihan bahasa Arab. Wal balaghatu mukhtalifat min 'indi anfusikum. Balaghah bahasa Arab ni kamu tahu belaka macam-macam Nampak tak Jezu? Tu dia. Ada sajak macam surah Maryam kan, Nabiyya, Syaqiyya. Jadi khok mak ewak belakang tu dipanggil sajak Jezu. Makna khok belakang sama-sama tu maka dipanggil sajak. Tu dia. Kalau dipanggil panjang cerita je nak kabur kecek sikit itu dipanggil taqmab. Kalau banyak cerita tapi dia lafaz yang sikit je, itu nama ijaz. Nampak tak? Ini semua ada disebut dalam ulumul Quran. Ini semua orang Arab tahu ni. Orang tahu. Tu dia. Maknanya kamu boleh buat tak 10 surah macam Al-Quran yang kamu kata Nabi SAW reka-reka ni. Tu dia. Baik. Fa innakum arabun fusaha bulagha. Kamu ni orang yang fasih bercakap petah, dan kamu ni orang yang balarah. Dari sudut bahasa penggunaan itu sangat tinggi, dari sudut PUC dia, sajak dia, semuanya kamu pandai. Ada buat yang kata Nabi reka ni. Tu dia. Allahu Akbar. Wa nadu man taqdiruna al-isti'anati bihi min asy-syu'ara wal udaba wal khutaba wal ulama wal falasifa wal hukama min dunillah hatta yu'inukum ala sina'ati 10 suwarin mithlihi taftarunaha 'ala Allah in kuntum sadiqina fi da'wakum anna al-Quran qaulul bashar. Tu dia. Okey, tak apa, boleh minta tolong. Yang pertama dengan syuara, dengan penyanyi-penyanyi hebat ni, penyair-penyair hebat. Sebab dulu orang yang jadi penyair hebat ni, dia punya PUC, dia punya syair tu digantung di Kaabah je tu. Zaman jahiliah ada 2 benda yang digantung. Yang pertama gantung berhala, yang keduanya gantung PUC ataupun syair. Jadi dia panggil muallaqat. Muallaqat. Jadi takut tukang sihir tu, kalau syair dia tu dia digantung di Kaabah, memang dapat kedudukan tinggi lah. Macam kita kan orang menang award lah, kita katakan. Tu dia. Makna dia ni dapat kedudukan yang tinggi pada masyarakat. Yang pertamanya ialah orang yang pandai bersyair. Yang keduanya orang yang pandai khutbah, orang pandai berpetah bercakap. Tu dia. Sampai pekat syair dia tu digantung di Kaabah. Tu dia. Okey, mu cari mana dia penyair hak hebat. Yang kedua, udaba ni orang hak yang reti buat apa di ayat-ayat tu secara irtijal, secara spontan. Ajazu macam Ajazu tu baca pantun marah. Sedap dia. Baca pantun baik. Berapa hari ngapal tahu tu. Tu dia. Wal khutbah. Okey, mu cari orang yang pandai berkhutbah. Wal ulama. Mana dia ulama-ulama hak mengata alim-alim tu. Wal hukama hak bijak pandai.
Madu. Panggil semua sekali supaya buat 10 ayat, 10 surah. Seumpama Al-Quran ini. Itu pun kalau sebenarnya kamu benar yang mu kata Nabi SAW reka ayat Quran ni. Itu dia. Fi da'wakum anal Quran qaulal bashar. Dia kata Quran ini ucapan manusia biasa. Jadi makna ayat dalam surah Hud ini Allah Ta'ala mencabar orang Arab hak yang kerah bala ni, hak duk tembang reka. Sebab apa? Sebab mereka takut sangat kalau orang terima Quran ni tu. Kalau Quran ini daripada Tuhan, nampak tak? Maka mereka akan terima. Hak ni tujuan dia kata maknanya Quran daripada mulut Nabi ni. Bila mulut manusia ada kau boleh ambil, ada tak boleh ambil. Dia kepala otak dia. Sedangkan dia tak faham wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi bila diberi wahyu oleh Allah jadi rasul. Bila jadi rasul, Nabi tak boleh pelawak. Dan sebelum rasul pun Nabi tak pelawak. Sebab dia jaga dah oleh Allah Ta'ala. Ada satu sifat namanya ismah. Itu maksum, dia pelihara daripada buat dosa. Ingat tak cerita hak yang Nabi kita pada umur remaja. Kan Nabi duduk bela kambing, ambil upah. Lepas tu dia dengar cerita ada orkestra. Orkestra ni orang Arab hak muzik banyak. Macam kalau kita pergi Mesir juga Ummu Kalsum hebat benar lah. Lepas tu suara dia ni payah dah. Siapa pekat orang buat patung dia. Orang buat patung Ummu Kalsum ni nak kabarnya. Makna orang Mesir akan berbangga dengan Ummu Kalsum dia lah. Siapa pekat ulama-ulama pun dengar suara Ummu Kalsum tu je dulu. Orang yang terbaik main. Sebab dia kata memang suara dia lain. Suara asal Mesir dia panggil. Dari sudut pakaian dia duduk tengok lah. Tapi dengar dia sudut suara dia tu. Makna siapa pekat ulama-ulama pun dengar nak kabarnya suara Ummu Kalsum tu. Tu ceritaan dia je. Jadi orkestra ni hok main muzik tu banyak jadi Nabi dengarlah cerita nak buat orkestra. Nabi kata mu tolong jaga kambing aku ni, kata kawan Nabi tu. Sebab aku nak tergagah tengok wajah cerita orkestra tu. Kawan kata beres pergilah Muhammad. Nabi pergi bila pergi sampai kat sepadan Mekah, Nabi tertidur. Bangun pagi esok. Masa tu dak subuh lagi. Mana wajib sembahyang masa tu? Tak ada wajib. Nampak tu? Wajib sembahyangnya setahun 6 bulan. Itu pun budak Nabi masih remaja. Ngepaham molek. Nabi baru dak bangun pagi esok, matahari naik dah. Dia pun balik semula jumpa kawan dia. Kawan Nabi SAW kata, "Gimana mak? Okey tak?" "Okey, kenapa aku tidur pakai cerah?" Kata kawan dia, tak apa mak, malam ni hok kemuncak ada lagi. Malam ni hok grand Siti Nurhaliza lah ada. Ibarat dia lah. Ada lagi mana? Ada lagi jadi. Dah beres. Okey, mau jaga kambing aku beres. Je tak molek popok dia. Perang Nabi pergi kali kedua. Dah tu. Perang tidur pula. Macam hok kemarin juga. Bangun pagi esok. Bila bangun pagi esok balik sama jawapan. Nabi kata kalau begitu aku tak mau masuk kabar aku orkestra ke konsert ke apa aku tak mau pergi. Nampak tu? Kata Nabi SAW. Cuba cerita As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawil Quran wa Sunnah yang dikarang oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Musyabah. Ada disebut kisah ni. Nampak tak? Ni siap ajak Mahat Tafiz pergi ke KFC. Parah. Ya Allah. Orang atur kita video kan. La ilaha illallah. Joget besi apa macam beruk. Kau tahu peleko. Ada apa mainan ni? La ilaha illallah. Kita pun ingatkan kenapa KFC. Dah main kita duk tengok handphone kan seharian. Dua tu. Duk tengok handphone. Jadi KFC dah kenapa pula KFC Perut yang tu video. Baru kita tengok. Ya Allah, parok aja tu. Parok. Apa cerita ni sebenarnya? Apa cerita ni? Orang apa Quran ni? Ulama kata ahlullah wa khassatu. VVIP Allah Ta'ala. Mulayan VVIP Allah lagu ni dah. Allahu Akbar.
Orang pun cek. Tahu tak siapa yang bawa? Orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam jemput pelajar tahfiz itu. Dah pengusaha tahfiz pun sekian juga. Allah Akbar, sakit kepala sungguh lah. Nampak tak? Doktor tahu tak cerita apa? Aku tanya. Mu jawab lah. Mu tahu tak? Tak tahu. Allah wali Tuhan sungguh lah. Dah Jezul tahu tak? Tahu. Tengok musyid doa tahu. Makna mu ni lebih teruk daripada musyid doa lah doktor. Oh parok doktor. Allah Rabbi doktor. Tapi tak apa, tak boleh marah. Tak dosa. Tapi kena ambil tahulah. Suka-sukannya boleh kabar kat orang. Nampak tu? Betapa teruknya sekarang Tuhan tunjuk Nampak tak? Allah Rabbi dahsyat. Aja tu. Dah apa cerita ni sebenarnya? Kalau mulayang orang ahli Quran lagu tu macam mana? Dah budak-budak ni orang suruh pergi je. Nampak tak? Pergi ikut je boleh makan sesat lah dia. Ke mana je tu? Budak-budak baru umur 14 tahun, 13 tahun. Ke mana je tu? Ikut pengurusan je. Pengurusan ke gigi je dah. Allahu Akbar. Tak tahulah nak jadi apa Malaysia kita ni. Allahu Rabbi. Serba-serbi teruk. Petang tadi cakap dengan orang Myanmar. Dia kata apa dia Ustaz? Malaysia banyak susah. Apa pula? Allah, ini punya wang sama saja dengan Myanmar. Dia balik Myanmar. Tak ada boleh pula, kata dia. Dua pun tak boleh ya. Tak ada kerja tak ada, kata dia. Lepas tu duduk sini senyap sudah lah. Kalau mu rasa boleh duit rendah, aku lagi teruk lagi. Nampak tu? Mungkin okey lah juga. Boleh duduk sini yo. Nampak tu? Senyap sudah lah. Ke mana je tu? Kita ni bekok sekira lah. Ke mana? Apa cerita ni? Nampak tu? Orang luar takut nak mari. Dah main pelawak sama. Ke mana? Ni kata orang kalau mari melabur ni, pak beli yang bersebut orang ni kita buat prasarana semua apa. Perok mari tak ada sikit apa pun. Mampu keras saja pitis. Ke mana Allah, yang termain. Dia hidup manusia ni bila mu tak ada perasaan malu, tak ada guna sekali penyambut. Nabi kata idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila mu tak ada perasaan malu, mu boleh buat apa saja. Maksud bila buat apa saja tu binatang lah. Binatang yang malu apa? Malu apa binatang? Kambing, lembu, kuba, ayam, tim apa? Ke mana? Allah la ilaha illallah. Ini ada halal haram? Tak ada. Nampak tak bahasa Nabi sangat berlapis. Tapi mu kena fikir sikit. Kalau mu tak ada perasaan malu, mu boleh buat apa saja. Pasal malu tak ada dah. Sebab tu Nabi kata al-haya' minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Allahu Akbar. Nampak dah? Dah apa cerita kita ni Jezul? Nilai kita ni sebenarnya kepercayaan. Kepercayaan yang paling hebat. Tak nak beli dengan piti. Tak nak beli dengan piti mah. Nampak tu? Bila mu cakap lawak, habis. Tak pakai asal. Nampak tak? Jangan cakap lawak. Sebab tu Nabi kata orang Islam ni tak cakap lawak. Nampak tak? Tak boleh cakap lawak. Allah Rabbi. Jadi maknanya hak yang disebut oleh kafir Quraisy itu ialah nak suruh orang tengok Quran ini bukan daripada Tuhan, daripada rekaan Nabi sahaja. Nampak tak tu? Dan kalau Nabi buat, macam mana Nabi boleh buat lagu ni? Nabi ummi huwallazi ba'atha fil ummi. Nabi ni la yaktubu wa la yaqra. Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Macam mana nak buat lagu ni? Ke mana je tu? Allah la ilaha illallah. Baik. Seterusnya ayat yang ke-14. Allah Rabbi. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah wa an la ilaha illahu
fahal antum muslimun. Oleh itu, jika mereka tidak dapat melaksanakan pekerjaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah, dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat dan demikian, maka jika kamu mengakui Islam dan menurut aturannya. Ayat terakhir itu kasar. Fahal antum muslimun? Oh, kasar ayatnya kalau orang faham bahasa Arab. Macam juga ayat fahal antum muntahun. Dia macam bunyi tanya tapi sapak dalam. Nampak tu? Makna bunyi macam tanya, tapi soalan itu siapa tulang tang ibarat dia je. Maknanya penggunaan bahasa tu sangat-sangat tinggi. Fahal antum muslimun, maksudnya mu terima ke tak ibarat dia ni. Oh, tanya soalan tu macam tu. Nampak tu? Tu dia. Allah Rabbi. Fa in lam yastajibu lakum wa qul lahum, Muhammad mukabur kepada puak-puak kafir Quraisy ni. Fa in ajaztum, kalau kamu tak boleh nak buat, walam yastajib lakum, memang kamu tak boleh nak buat, ayyuhal kuffar, man tad'unahum min dunillah, yang kamu duduk seru selain daripada Allah, lil ityani bi ashri suwarin, supaya mendatangkan 10 surah, mithal Quran muftarayat, 10 surah yang kamu duk baca ni. Fa'lamu annama anzala al-Quran muhatan ya'lamu Allah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang penuh dengan pengetahuan, alfazan wa mudamina wa wasilatu tanzil wa tablighan lirrasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna Allah yang turunkan Al-Quran, bukan Nabi yang buat. Fa huwa kalamullah haqqan anzalahu ala rasulih. Al-Quran ini memang hak Allah Ta'ala turun kepada Nabi. Itu dia. Walladhi anzal Al-Quran huwa Allah. Yang turunkan Al-Quran itu adalah Allah. La ma'buda yu'bad bihaqqin illa Allah. Itulah Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia sahaja. La man tad'una min duni, bukan daripada orang yang menyeru selain daripada Allah SWT. Fahal antum, kalau gitulah kamu tahu, kamu sedar dah Quran daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Nabi, bukan daripada khok yang lain. Fahal antum ba'da qiyami hazihil hujjah alaikum, selepas dah kabur dah hujah semua sekali ni aja tu, nampak tak? Fahal antum muslimuna mutaqadiruna lillahi ta'ala, ada kamu sanggup serah diri pada Allah Ta'ala, mu terima apa hak yang sebenar ni? Tuhan tanya. Makna Tuhan tanya ni maknanya mu ni sebenarnya kerah pedai. Kalau awak mari hujah macam mana pun mu tetap tak beriman juga. Itu maksud dia tu. Dia kata fahal antum muslimun, mu betul tak mu terima apa hak yang apa khabar ni? Kalau betul-betul sungguh kamu percaya, nampak tak? Apa tu makna ayat hak belakang tu kasar. Fahal antum muslimun. Dan sekarang ni kenapa yang kamu tak puas hati lagi sebenarnya? Contoh Islam. Apa pun berasa hairan lah pasal apa orang cerdik-cerdik pun jadi pasal lagu ni. Apa hairan aja tu. Pasal apa yang terbaik sangat tamu Islam ni? Yang terbaik sangat tak embuh kaedah Islam ni buat apa? Nampak tak? Yang duk terkiar-kiar nak cari selain pada sistem Islam ni apa? Suria, apa di Rusia, hak terbaru. Rusia dah isytiharkan nak gunakan perbankan Islam. Sebab dia dah tepu lah. Dia nak mikir cara mana nak selesai masalah muamalah, masalah kewangan ni yang terlibat dengan riba dan monopoli ni. Jadi akhir dia tahu nak bermakna beku dah, ibarat dia tepu dah, nak mikir. Akhir baru keluar kenyataan nak cuba perbankan Islam. Allah la ilaha illallah. Nah, mana je bila mudah sepik dah baru nak balik pada Islam. Mujur juga mudah balik. Itu pun kalau terima. Berapa ramai ada hak yang mati dalam keadaan ia buat eksperimen benda lain.
Sedangkan sistem tu sudah ada dah. Dah terbukti dah. Nampak tak? Sistem Islam ni dah terbukti dah. Masyarakat majmuk guna pun dekat Madinah. Madinah tu masyarakat majmuk dah. Yahudi, Kristiannya, Parsinya, Romnya, Habsyahnya, Yamannya, dah. Arab tu nak khabar. Maknanya dah mixes dah. Capur belaka dah. Dah alasan apa lagi? Di Madinah Allah comel loteng 10 tahun Nabi duduk mentadbir. Siapa fikir orang luar mari serah diri, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Hak liar-liar jadi jinak, hak liar-liar jadi jinak. 200 tahun pertama selepas Nabi wafat, masya-Allah, special aja tu. Special. Orang yang hidup zaman tu nampak live, darrak siwal ain. Dapat tengok dengan mata lendir sendiri macam mana hebatnya Islam. Nampak tu? Maka mereka buat kerja untuk pindah kepada generasi yang akan datang. Sahabat-sahabat keluar berdakwah. Sampai ke China, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika. Chevrolet itu nama pejuang Islam. Zombie, nama pejuang Islam yang sampai di Brazil. Lah boleh pok dia letak di kereta Chevrolet. Lambang pula cross. Nampak tak? Zombie je buat hatu pula. Dia ramli ke bodak. Tiup seruling. Ada kubur kan. Jadi ia gelar orang yang bawa Islam ni zombie terus. Bahasa sungguh. Nampak tak? Ini cara pemikiran. Nampak tak? Walhalnya benda tu adalah mudah. Cukup lekat belaka dah. Komplit belaka ada masalah dah. Nampak tak tu? Hak jahatnya Yahudi hak duk kena, hak yang duk langgar perjanjian. Dah langgar perjanjian, Nabi terpaksa buat kerah. Sebab dah berjanji dah, mau langgar kena lah. Nampak tu? Jadi orang hak yang bersalah zaman Nabi ada. Ada. Nampak tu? Zaman Nabi ada yang bersalah. Nampak tak? Tu dia. Cumanya pencegahan datang daripada Allah. Yang keduanya ialah nak hapus rasa. Nampak tak? Bila curi, lepas tu dilaksanakan hukuman. Mudah-mudahan di akhirat tak kena. Nak hapus rasa. Nampak tak? Bila berzina, maknanya dia serah diri. Ada dalam sejarah. Orang takut pada Allah Ta'ala biulu kepala kepada kerajaan. Rasulullah hukum saya Rasulullah. Tak ada kisah Al-Ghamidiyah tu kan? Rasulullah hamba zina Rasul. Lawakmu ni. Balik. Waduh, pergi pula esok Rasulullah hukumlah saya berzina. Mu cium je, mu peluk je. Balik pergi pula Rasulullah hamba berzina Rasulullah. Mari pula dah. Balik. 4 hari. Mari berturut-turut. Bila dah mengaku 4 kali, mewakili 4 saksi ya. Nabi kata balik dulu, tengok dulu macam mana biar siapa baby tu melahirkan baby dulu. Bila baby lahir, perut dia mari. Maknanya nak minta supaya Allah ampun dosa dia ni. Perut kata Nabi, biarlah baby habis nyusu dulu. 2 tahun. 2 tahun. Nampak tak? Lepas baby dah nyusu dada dah. Nabi kata, wahai Ali, laksanakan hukum. Mati. Habis sahabat kata, teruk perempuan ni. Nampak tu? Tapi Nabi kata mana? Jangan kata dia lagu tu. Sebab mayat dia ni kalau ditimbang dengan seluruh negara Madinah ni 7 kali ganda mayat dah. 7 kali ganda orang duduk Madinah ni ditimbang amal je dengan orang perempuan ni berat lagi timbangan orang perempuan ni. Terkejut sahabat. Subhanallah. Maknanya kita ikut hukum Islam ni sebab Allah. Sebab nak minta Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Nampak tak? Sebab nak pencegahan daripada Allah SWT. Nampak tu? Duk apa zaman Nabi ada gak berlaku curi berzina semua. Nampak tak? Dia tak kerti, dia tak faham. Ni masalah juga ni. Nampak tu aja tu. Rasulullah manusia bukan Tuhan. La ilaha illallah. Al-kamalu lillahi wahdah. Hak yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Rasulullah berdakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dia cerdik, Abu Lahab dia kaya.
Nampak tak? Nabi berdakwah, muah berdakwah. Tak terima semacam. Padahal dia cerdik, padahal dia kaya. Nak banding dengan Nabi SAW. Nampak tak? Sebab apa dia ikut Nabi? Adakah salah Nabi? Tak ada salah dah. Nampak tak tu? Macam betul nak kabarnya kita manusia terbatas. Kita tidak memiliki hidayah. Kita hanya menyampai. Sebab tu berapa kali, cuba tengok dalam Quran aja tu. Berapa kali Allah Ta'ala ulang, wa ma 'alaika illa al-balagh. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Muni Muhammad tak ada kecuali kamu menyampaikan, kamu menerangkan sahaja wahai Muhammad. Itu je. Nampak tak? Bukan Nabi menghukum. Nabi kabar jalan. Ni jalan selamat, ni jalan tak selamat. Duk kamu nak tebang juga jalan tak selamat. Nak guna dah. Aku kabar dah, aku tak kena buat apa. Sebab tu Nabi kabar kepada Fatimah, anak Nabi sendiri. Anak Nabi ni ahlil baik, sapati Nabi. Bila ahlil baik ni dipelihara oleh Allah, tapi Nabi nak kabar kepada anak Nabi sendiri, ya Fatimah binta Muhammadin anqidhi nafsaki minan nar. Nombor tu, la amliku laki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mu jaga dirimu molek daripada api neraka, mu selamatkan dirimu daripada api neraka. Nampak tak tu? Sebab aku tak boleh nak apa. Bila duduk depan Allah Ta'ala, aku tak boleh nak selamatkan kamu daripada api neraka kecuali izin Allah Ta'ala. Allah, Nabi pesan kepada anak Nabi SAW, aku tak boleh nak apa. Sebab itulah, lau Fatimah bint Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah sendiri duk curi, aku sendiri kerak tangan dia. Allah, nampak tak? Mana nak kabur Nabi tak boleh beri hidayah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu Taala. Kita hanya kabur. Tu apa yang sakit kepala sangat nak terima Islam tu apa? Apa benda masalah sebenarnya? Mu nak kenapa sebenarnya? Nampak tak? Tu dia. Jadi bila kita dah terang, tak mahu juga. Jadi kita rasa serabut-serabut kepala. Kita doa pada Allah Ta'ala. Yang penting kita minta kita istiqamah. Kadang-kadang aja tu orang duk fikir masalah orang sangat sampai diri dia tak terfikir. Nampak tu? Tu apa yang duk pergi mayat subuh? Allah serabut perut sungguh lah. Duk ajar orang pergi tahfiz, pergi masuk konsert lah. Dia duk fikir nak selamatkan tahfiz tu. Apa yang pergi dengar orang duk nyanyi tu. Siapa nak duk pergi mayat subuh? Ada rohok sungguh. Duduk mikir hal sendiri-sendiri duk terurus. Dah tak betul. Sebab tu Tuhan kata kaedah. Kita ikut kaedah. Ikut kaedah. Apa kaedah tu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Ini level yang paling rendah. Yang paling rendah. Aja tu. Nampak tak? Maka kalau kita tak boleh nak naik dah tahap kita, tak ada masalah, fine, kita terima. Lepas tu ustaz minta maaf, qada ambo hak ni lah ustaz. Boleh buat untuk ambo dan anak-anak ambo je ustaz. Ustaz Sabimah lah. Ambo dengan anak-anak ambo insya-Allah ambo jaga sembahyang, berjemaah masjid sebagainya, ambo bawa mari majlis ilmu. Okey. Tapi untuk orang lain tu ambo tak boleh ustaz nak cakap dak reti. Ilmu tu ada sikit-sikit tapi nak cakap dok siapa mesej. Ada orang mesej lagu tu je tu. Ilmu sihir juga. Dia mu nak khabar kenapa benarnya? Aku pun tak tahu nak khabar kenapa. Tapi ada aku nak khabar. Allah ghaffar sungguh la ilaha illallah. Apa tak? Haji biasa dok jumpa orang mesej lagu tu. Dia cakap banyak-banyak. Dia mu nak khabar kenapa? Aku pun tak tahu. Tapi ada aku nak khabar tu. Dia nak terang. Nampak tak je tu? Dia nak buat kuatnya ke dia. Allah Ta'ala qadar dia secara tu dah. Ada orang yang diberikan kebolehan. Ambo suka dengar penerangan daripada Ustaz Bunyamin Arwah. Jelira molek aja tu. Aja biasa dengar dah. Ada yang ni dah ingat dah mati dah ingat aja. Dah ingat Ustaz Bunyamin. Lepas tu dok je dengar je mengajar mana? Dah betul lah. Tanya pula hak manusia. Hak semua sekali lah.
Oh, banyak pula tanya macam lembu hok manusia tanya. Oh, nak sembelih tadi tu. Allah pandanglah. Orang tanya WhatsApp punya habis lah. Pergi ambil lembu mana-mana pun sembelih lah. Tanya pula lembu hok manusia. Bertuahnya musim doa ni. Tu, makna je. Aduh, kebolehan cakap. Macam Sanusi dia cakap tau. Walaupun kita orang Terengganu tapi dia cakap tu kita suka dengar. Lok lahang ni. Tak. Kita tak tahu pun jadi suka tau. Budak-budak suka. Bila kita jumpa Sanusi ni Terengganu ni tak kira ustaz. Sanusi kata dia. Bahasa sungguh budak-budak ni. Tak ada kata zaman ni. Nampak tu? Viral dia. Nampak tu? Siapa pick up orang buat TikTok bukan Datuk Awi Nampak tu? Datuk Seri Sanusi je jadi. Allah dahsyat budak-budak kamu kain belaka. Tu mana? Macam mana? Kehebatan tu Awi ke dia. Belum dia dah apa pun nama Sanusi. Dah keluar, dah nimbuh pun. Tu mana? Atau kebolehannya tu Awi ke dia. Alhamdulillah dia sampaikan mesej Islam. Dan kita kalau tak boleh ni, nampak tu? Jangan kita duduk senyap gitu. Kita nak selamatkan diri kita dan keluarga kita. Nampak tak? Selotok mari anak semua buat mesyuarat keluarga. Nampak tu? Dan warna kesudahan kita ni. Nampak tak? Cerita dia mari. Nampak tak? Tu dia. Cakap dengan anak-anak, ayah ni ialah ayahmu tapi ayah dah buatmu. Allah Ta'ala yang buat. Nampak tak? Ayah ni saya sembah aja. Nampak tu? Yang pertamanya ayah minta maaf banyak belaka kalau salah silap ayah. Nampak tu? Kecuaian ayah. Mu jangan buat sagong doktor. Mu biarlah mu ayah pun. Mu doktor lagi. Dah ayah doktor pula. Lepas tu pegawai kerajaan pula. Nampak tu? Segala-gala makna kebaikan di atas belakang dia. Nampak tu? Jadi buat sagong. Ada oleh. Pelemah. Tak ada masalah dah tu. Nampak tu? Kita wadak kepada anak. Tak ada sikit abu rugi Kau nak tu tau? Doktor gitu dah. Panggil ayah ni. Nampak tu banyak kesalahan, kecuaian. Hak dok beri pendidikan kepada demo. Minta maaf lah. Nampak tu? Kayak gini ayah. Akan tak ada dulu gitu galik dia je. Mu jangan lupalah ingat doa kaya. Nampak tak? Mu jangan lupa sembahyang. Mu jangan lupa pergi belajar ilmu. Nampak tu? Bila belajar ilmu tu biar sama mati mana cerita pun. Kayak gini mu dan nikah pula mu jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal belajar. Tu dia. Ajak isterimu tu, ajak binimu tu belajar juga. Biar sibuk macam mana pun ada masa untuk Quran. Biar kita terang untuk diri kita dan anak-anak. Kalau Haji Zul dan keluarga dia selamat, Tuan Haji jaga molek anak isteri, dah comel Haji. Betul tak? Comel. Hak jadi lagu ni ada hak yang cuai. Ada hak cuai itulah kita kena beramal dengan surah Al-Asr. Kita baca sama kan, wal asri innal insana lafi khusr. Apa dia? Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4. Nampak tak? Dia at-tawassaw, pesan memesan di atas kebenaran, pesan memesan ke atas kesabaran. Nampak tu? Kita kena pesan, sabar dah, nak guna Tuhan uji dengan anak demo, nak guna piti demo banyak. Hamba kurang piti. Nampak tak? Tapi Allah dah uji dengan anak. Alhamdulillah. Anak kita ni bukan kita nak cakap kita je, makna dengar cerita cikgu-cikgu ya khabar lah. Alhamdulillah. Sembahyang tu dok mengejar lah. Lepas tu dok gerak lah. Maknanya masuk sejid, masuk surah tu sebelum waktu. Alhamdulillah. Allah ampun, dok tahulah awang nampak tu. Kita ni memang alhamdulillah nampak pada mata tu ada dah sikit kelawasan rezeki. Tapi senok kepala juga kalau main anak lagu ni aja dia. Nampak tak? Ni pakat banyak pagar. Lari daripada sejid surah. Lari daripada semayang. Faham tu? Sungguh. Dia sanggup duduk dalam siling tu. Dalam siling asrama. Kenapa tak pergi semayang berjemaah? Astagfirullah.
Sanggup hidup atas sini yo. Panah berkeluh. Sungguh yang kabau. La ilaha illallah, beruk dah buat gitu. Astagfirullahalazim. Nampak nak duduklah sini. Lepas orang sembahyang bagi itu turun. La ilaha illallah. Tak kedi hari tu, pecah siling berkabur. Hak tu hak tahu tu. Allah la ilaha illallah. Macam-macam nampak tu? Nak ajar buat ni. Allah sakit kepala ustaz nak kanok. Nampak tak? Ada hak seorang tu Syekh, 5 orang anak lelaki juara curi belaka. Masuk lokap belaka 5-5. Ada hak daun dalam, ada hak posisi patah. Kalau hak posisi patah ni curi peta, curi buah duku. Nampak tak? Curi peta tu hak nakal. Dia khabar, dia naik pokok peta orang kan, dah buah peta kan ujung. Dia dak buah tengah batang. Buah peta ujung. Dia meraya. Makna kalau beruk tengok beruk orang kepala. Aku takut. Satu kes tu tuan tanah nak pergi ambil. Tak tahu. Tuan tanah tengok, Allah mu banyak dah. Lepas tu dia kata, apa? Bebek peluk ke tuan tanah. Tuan tanah kata, dah, mu naik dah, kata dia. Dah apa? Tuan tanah tu pula. Aku ke hok dia kebun ni. Mu rasa pelik tau. Aku kabur ni betul. Astagfirullahaladzim. Dah. Tuan tanah kata, aku kata, dah, kebun aku ke kebun dia ni. Tak bertembung ni. Ada hak seorang tu tengah buah ambil, ada 2-3 tahun lepas kan, ambil buah duku. Dia apa yang mau ambil? Mau banyak buah duku aku. Dah gini lah. Belah-belah cakap. Dah mau ambil dah. Aku nak ambil, aku nak cakap, aku tua dah. Dia kata bagi dah 2 separuh saudara. Apa nakal sungguh. Bagi dah pun bagi, kata dia. Aku nak belaka. Aku nak kata mana saya. Tu hak posisi pantai. Ni posisi pantai. Hak laut dalam, dia bahas strategi. Selalu gitu. Tengah malam, pukul 3 pagi, pembahas strategi. Lekau. Tembung atau imam, pukul 5 pagi nak dimbayang. Dia mana pula ni? Kau bunyi lagi besar, berapa bunyi? Pong tu. Tak ada dah. Strategi, tak ada dah. Ni laut dalam lah. Laut dalam, dia nak main kecil-kecil. Parah je tu. Mu suka je tu, dia kena kemu lah. Allah la ilaha illallah. Mati terus hayat. Isteri dia masih hidup lagi. Awak mana ustaz? Tak kedip pokmu. Belum pokmu meninggal, dia kabur ke mak. Kabur ke mak cik dia kata. Dia nak ajak mak cik duduk pondok kata dia. Jutawan. Seorang je jadi puang. Puang tu pula suami dia pula masalah orang ramai-ramai ni lah. Susah pula. Ujian sungguh aja tu. Dah tu minta jawab ya Allah. Itulah doa lah semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Mintalah pada Allah Taala dak sungguh. Kita tak boleh nak tentukan anak kita, tak boleh. Mu ni tak boleh. Tak boleh Haji Zul. Itu semua hidayah pada Allah Ta'ala. Cuma kita sampaikan. Awang, hak ni mu kena buat. Awang, hak ni mu jangan dibuat. Kenapa? Kita boleh buat tu je. Berserah pada dia. Macam Haji Zul malam ni duduk sejik. Anak 8 orang lah. 6 je. Dah 2 kata 2 lebih. Ke bini lain. Bercabur dah. Mak dia bercabur dah malam ni weh. 6
nak orang tu. Klik kepak. Nak orang aja tu Nak orang seorang habuk tak ada sama. Tak ada. Duduk sama. Ada tak? Seorang. Dia praktikal kan? Ke habis dah. Makna nak orang. Dah nak orang duduk sama. Seorang. Hak seorang tu pun duk tahu buat benda pun duk tahu ni. Dah. Aja tu duduk tengah duduk nadah ni kita apa sebut. Mana aja tu tak jaga anak ni. Saya pun tak jaga anak saya. Ada. Oh ada orang yang marah kata raya je. Dah apa nak khabar makna kita tak boleh jaga anak kita tu. Betul tak? Yang boleh jaganya Allah. Anak kita ada bersama kita pun berapa ramai hok kena pisau, hok jatuh tangga, hok sepak kursi. Nampak tak? Hok kena air panas berseber. Tu ada kita ada rumah. Nampak tak ni? Mana kita tak boleh jaga anak kita. Yang jaga anak kita Allah. Nampak? Itu akidah kena faham boleh. Nampak tak? Kita hanya sebab musabab saja. Musabibnya Allah Ta'ala. Dia kalau faham tu sesat. Sekarang ni masyarakat kita, rakyat kita ni duk apa hak ni. Allah Rabbi. Nampak tak? Banyak sakit, banyak tenak dah rakyat kita ni, masyarakat kita ni dah sungguh. Apabila berlaku sedikit kegawatan ke apa benda bersebut, dia cari selain daripada benda hak Tuhan sendiri. Hak ni hak karut ni saja tu. Nampak tak? Tu dia. Allah kabar dah. Mu nak cari ketenangan, mu kena banyak zikir pada Allah. Kalau mu serabut kepala sebab banyak zikir pada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak ingat pada Allah. Nampak tak? Baca Quran. Kau serabut kepala, kau baca banyak Quran. Baca. Biar sampai habis serabut tu. Dia berapa ramai awak gitu. Dia betul. Berapa ramai awak gitu. Awak banyaknya, serabut kepala sat. Biar. Secara. Okey. Don't disturb. Tu itu. Duduk dalam bilik seorang. Lepas tu kak mari macam-macamnya fikir perau pisah, perau toleh tangan. Keluar ni. Allah macam-macam hal ni. Sebab apa? Sebab dalam dok kuat. Tu dia. Yakinlah Allah Ta'ala sangat sayang pada kita. Apa masalah yang berlaku itu sebagai asam garam kehidupan. Cuba sebut pada hamba, mana ada orang tak ada masalah? Mana orang tak ada masalah? Semua ada masalah. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala yang beri ujian. Allah Ta'ala akan selesaikan insya-Allah. Yang penting kita buat, kita ikut apa hak Tuhan nak. Nampak tak? Tu cerita ang dia. Allah Rabbi. Ayat yang fahal antum muslimun ni kasar mainan aja tu, kasar. Baik, seterusnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Masya-Allah. Sesiapa yang keadaan usahanya semakin-makin bertandukkan kehidupan dunia dan perhiasannya, jangan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sahabatannya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia yang mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Allahu Akbar. Baik. Ayat ni memberi galakan kepada kita supaya kerja bersungguh-sungguh di hari dunia. Makna tak kiralah posisi mana, apa kedudukan kita, mu kerjalah sungguh atas dunia ni, Tuhan akan beri kebaikan pada usaha yang kamu buat. Allah Subhanahu sebut man kana yuridul hayatad dunya. Makna man ni dia panggil lafzun mushtarak. Man ni lafzun mushtarak, maksudnya antara lelaki ke atau perempuan.
Makna siapa-siapa, dok kira lelaki, dok kira perempuan, dok kira banyak, dok kira ramai, boleh berlaku. Siapa-siapa. Tu dia. Baik. Barang man kana yuridu bi'amalihi al-hayat ad-dunya wa zada kafiran bil akhirah. Barang siapa yang nak dengan amalan dia tu kehidupan dunia ditambah akhirat. Makna kalau dia usaha dunia saja, tu dia. Washtadaha fi kasbi mutalibihi min ad-dunya bil asbab allati ja'ala Allah fi kaunihi. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk menuntut mencari apa hak yang telah disediakan oleh Allah dengan sebab musabab, nu'tihim nataija a'malihim as-sababiyyah wafiyah. Allah Ta'ala beri dengan sebab usaha yang bersungguh dia tu, Allah Ta'ala beri melimpah ruah kepadanya dengan yang pertama kesihatan dia, wa amnan kesejahteraan dia, wa sa'atan fil rizqi kelawasan pada rezeki, wa hum fiha la yunqasuna min nataij asbabihim syai'a. Tidak mengurang sedikit pun apa yang mereka cari bersungguh tu Allah Ta'ala beri pada dia. Nampak tak? Allah Ta'ala beri sungguh-sungguh. Fa idza qaddamu asbabahum wafiyah, dengan syaratnya dia sempurnakan sebab-sebab untuk mencari keduniaan tersebut. Dah sempurna, aku beri hak dia. Nampak tu? Tu dia. Sebab tu tengok orang yang tak beriman pun tak ada masalah rezeki atas dunia ni. Kita baca dah kitab Aqidah An-Najim kan. Kalau dunia ni ada nilai sebesar sayap nyamuk je, dunia ni ada nilai di sisi Allah. Habis licin orang kafir. Tak boleh minum air walaupun setegak. Dah apa makna je Zul? Tengok orang kafir kaya belaka ni, senang belaka happy belaka nampak tak tu? Makna rupa-rupa dunia tak ada nilai mana. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dah sudut bimbang lah orang Islam. Nampak tak? Orang yang beriman dah sudut bimbang lah. Sebab orang beriman ni aku khusus dah di negeri akhirat. Sebab mu ni benih syurga. Akan balik semula ke syurga. Nampak tak? Dah sudut bimbang lah. Syurga tu tempat nikmat kan? Allah Rabbi. Jannatul Na'im, tempat yang nikmat bagi manusia yang beriman. Baik. A'tahumullah an-nata'ija wafiyatan wa idza naqasu minha a'tahumullah biasmi ma qaddamuhu min asbab. Makna tak ada sikit kurang aja tu. Mu cari, mu buat apa untuk hasilkan di atas dunia ni, aku beri berdasar apa yang kamu buat, apa yang kamu ikhtiar. Nampak tak? Aku beri kesungguhan kamu sebagainya. Yang kita tengok betul sungguh, betul tak? Tu dia. Tapi ingat molek ada work smart dengan work hard. Ada orang work smart, dia relax je. Nampak tu? Kerja relax je. Tak perlu pada rushing, tak perlu susah-susah. Sebab dia work smart. Nampak tak? Tu dia. Hak work hard ni Allah Akbar. Nyukun nyembang. Nampak tu? Tu dia. Tapi hasilnya sikit je. Itu semua itu atas qada Allah Ta'ala. Innallaha yaf'alu ma yasha. Ada tu. Tu dia. Baik. Seterusnya. Ulaika alladhina laysa lahu fil akhirati illa an-nar. وحبط ما صنعوا فيها الله وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat selain daripada azab neraka, yang pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan banggalah apa yang mereka kerjakan. Sebab apa? Persoalan dia sebab apa? Ulaika alladhina salahum
fil akhirati illa an-nar. Sebab apa? Azizu, sebab apa? Tu tengok balik ayat man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Pasal apa? Sebab mereka tak beriman pada hari akhirat. Itu je sebab dia. Nampak tu? Jadi sakit sikit kalau kita tengok tafsir ulama, di antaranya Said Qutb rahimahullah. Dia kata ramai orang memang dia tidak akan mengaku, dia kata tak beriman kepada akhirat. Tak ada seorang macam di Belum Bilal. Ada tak orang mengaku saya tak beriman akhirat? Ada? Ada. Sebab tu Said Qutb rahimah kata sekarang ni ramai orang Islam kerana baka. Minta maaf. Dosa marah hamba hanya memindahkan saja. Dia panggil Islam kerana baka. Oleh kerana mak Islam, ayah Islam, maka dia lahir pun Islam. Haji, ni panggil Islam baka. Ramai orang tak mengaku yang dia tak beriman pada akhirat. Memang semua yang akan kata beriman kepada hari akhirat. Tapi kita nak tahu piawaian neraca yang dia tu betul-betul beriman akhirat ataupun tidak dengan cara mana? Dengan cara mana? Sebab apa Nabi sebutlah hadis banyak, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Betul tak? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ni mungkin kasar sikit, tapi cara mudah nak cekik kita. Nampak tak? Nak cekik. Sebab ramai orang ngaku beriman pada hari akhirat, tapi berapa ramai orang yang buat apa yang dia beriman. Nampak tak? Ini persoalan ni. Cara mudah aja Zu. Nampak? Orang sekarang ni hamba minta maaf. Kalau orang basuh kata sorry to say lah. Sorry to say. Okey, kenapa yang kita nak lagi? Allah Subhanahu Wa Taala izin dah kita kesungguhan haji dengan kedermawan Tuhan haji semua okey. Tuhan izin dah. Bukan 32-0, Tuhan beri 40-0. Nampak tak? So, apa yang kamu nak? Nah, kalau dulu kamu tak mari masjid, dah sekarang ni berubah dah dengan apa yang Tuhan beri. Kamu masih istiqamah tak mari masjid. So, apa beza? Apa beza? Betul ke tak? Dia semua saksi belaka tau. Saksi belaka sungguhnya buat kerja tau. Baru ni kan. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Dan mana dia amal Islami? Orang nak tengok ni. Faham tak? Orang nak tengok kita. Dah kita Allah tak beri peluang ni. Ya Allah, tolonglah. Curi hati orang-orang kita ni. Melayu Islam kita ni. Supaya tunjukkan Islam yang sebenar insya-Allah. Syiar Islam pun dia jazuk. Ni masjid. Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Orang yang membesarkan syiar Allah itu tanda hatinya bertakwa kepada Allah. Tu doalah sungguh-sungguh. Nampak tak? Terutamanya anak-anak muda ya Allah. Baru ni hamba cabar-hamba orang jemput kuliah dekat dengan Masjid Taqwa. Hamba minta maaf jazul kalau aja tu tengok dulu sekarang tu le je. Tolonglah kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Batu Nang ni aja Zul tahu tak dulu tempat judi, tempat gocor, tempat apa. Dulu ingat tak Haji? Oh Terengganu Kelantan hok bakobah. Oh Kelantan orang Batu Nang tu. Batu Nang. Batu Nang hok bakobah. Nampak tu? Jasa arwah orang panggil Ustaz Jidin Tukubsi. Nah, Ustaz Awan Jidin. Ustaz Awan Jidin Tukubsi. Orang panggil dia Tukubsi tu. Kau bah. Akhirnya orang Batu Nang tu bertukar wajah. Nampak tak? Makna nak kabarnya. Dan sejarah masjid Batu Nang tu sangat hebat. Nampak tak aja tu? Amo tanya. Hak dekat masjid tu berapa ratus rumah? Dia kata 400 ti. Hak pergi mayang subuh berapa ramai? Adalah 2 sah. 1 sah 50. Maknanya kalau 2 sah 100 orang.
Okey dah tu aja tu. Okey dah tu. Ada sejid bapak besar. 4 orang, 5 orang. Subuh. Haji. Nampak tak? Ha? Nak kabut. Kira okey tu 100 orang. Hamba kata, boleh tak kita tunjukkan sejarah? Batunan kita buat sampel. Kita kutip budak-budak muda kat kampung Batunan ni, biar mari sembahyang subuh berjemaah. Ramai aja tu. Ketua kabilah dia sahut cabaran. Jangan ramai. Nak tengok macam mana bulan depan pula. Kalau izin Tuhan nak tengok macam mana bilangan budak muda pergi sembahyang subuh berjemaah berapa ramai. Nampak tak? Tu dia. Makna biar kita meriahkan benda tu. Meriahkan. Tu dia. Dah kita nak kenapa lagi? Ke mana je tu? Bila ramai di masjid Nabi ingat tak? Tengok tak masa Nabi nak wafat? 2 minggu sebelum Nabi wafat, sahabat-sahabat rindu ke Nabi. Sebab Nabi tak masuk sejid. Rumah Nabi sebelah sejid je. Siapa pekat rindunya sahabat tu, sahabat buat kemah depan rumah Nabi. Buat kemah. Koh banyak. Rindunya nak tengok Nabi. Nombor tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, tak boleh main lagu ni. Kita kena papah Nabi supaya dapat juga cakap sepatah lidah dengan orang hak duk tunggu luar ni. Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun papah Nabi. Nampak tak? Mula buka pintu Allah. Sahabat-sahabat rasa melepaskan rindu nak jumpa Nabi SAW. Nampak tak je tu? Hebatnya sahabat dulu. Rindu nak jumpa Nabi. Di hari Nabi nak wafat, nampak tu? Nabi selok lasir rumah Nabi. Nabi senyum tengok. Waktu subuh. Tengok waktu gerik. Waktu subuh. Waktu kita nak tengok waktu subuh. Nabi selok lasir. Nabi tengok penuh lasir Nabi. Nabi senyum. Sahabat-sahabat yang tengok. Bukan seorang tengok. Sahabat-sahabat tengok wajah Nabi ketika itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak pernah tengok senyuman seindah pagi ini. Kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, hai, sihat dah tu Nabi amak. Nampak tak? Sayyidina Umar pun gitu juga. Sayyidina Osman pun macam tu juga. Orang lain pun gitu juga. Kata Allah, comelnya senyuman Nabi SAW. Nabi tengok sebab apa puas hati tengok sahabat-sahabat ramai mari mayang subuh berjemaah. Allah Rabbi. Nampak tak? Sayyidina Abu Bakar jadi imam pada hari itu. Lepas salam, Sayyidina Abu Bakar kebiasaan Sayyidina Abu Bakar lepas subuh dia akan ziarah Nabi SAW. Nampak tak? Dan tempoh 2 minggu tu. Namun pada hari Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tak ziarah Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi dilihat dengan keadaan yang senyum yang sangat menawan. Sayyidina Abu Bakar keluar daripada masjid, dia pergi ke tempat yang agak jauh untuk selesai masalah lah, ataupun ada hajat dia. Tiba-tiba waktu duha hari itu Nabi wafat. Allah Rabbi. Batu baru orang khabar kepada Sayyidina Abu Bakar. Bergegas Sayyidina Abu Bakar balik. Sayyidina Umar wahada. Sayyidina Umar wahada aja tu. Sayyidina Umar kata, siapa kata Nabi wafat, mari sini. Aku kerak tekak dia. Mari. Mari. Siapa kata Nabi wafat? Mari sini, aku nak kerak tekak dia. Bersimpang ya sahabat. Bersimpang Allah. Kenapa pula lah Umar ni, kata Sayyidina Abu Bakar. Tengok Sayyidina Abu Bakar masuk dalam rumah Nabi. Dan memang Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi tak ada dah. Nampak? Menangis Sayyidina Abu Bakar. Menangis bukan kerana Nabi wafat. Tengok beza tak beza. Sayyidina Abu Bakar menangis bukan Nabi wafat, tapi Sayyidina Abu Bakar menangis kerana terputusnya hubungan langit dan bumi. Sebelum ni kalau ada apa pun salah kita, Allah tegur dengan Quran. Allah tegur dengan wahyu kepada Nabi supaya betul semula. Sejak hari ni Nabi tak ada dah. Maknanya Tuhan tak tegur dah kita. Kalau kita nak buat comel tak comel pun tengok Quran lah. Kalau ikut Quran comel kan. Kalau tak ikut Quran itu hak kita. Kalau ikut hadis, alhamdulillah. Dan ni nak ajar hadis 40. Oh, gegar. Dua tu.
hok ni batoh, hok ni tak suka, hok ni marah, macam-macam. Allahu akbar. Nampak tu? Ini sunnah perjuangan aja tu. Nampak tak? Tu dia. Daripada Sayyidina Abu Bakar pun bangun. Bila Sayyidina Abu Bakar bangun, tengok orang duk bising bangun, Sayyidina Umar duk mengamuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa Muhammadun qad mat. Wa man kana ya'budu Rabb Muhammadin fa huwa hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad dah mati dah. Siapa yang sembah Tuhan Muhammad, dia hidup dak mati-mati. Maka Sayyidina Abu Bakar baca, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin." Sampai habis dah. "Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Tu dia. Baca ayat tu barulah Sayyidina Umar pun melu. Tu. Tak ada apa lah. Barulah sahabat-sahabat pun menangisi. Nampak? Maknanya nak sebutnya ialah Nabi selok lasih tadi. Nabi tengok sahabat ramai yang subuh. Maknanya Nabi senyum. Nabi suka lah tu. Nampak tak? Dah kita agak-agak nak buat Nabi senyum ke buana. Tu tanya tu. Ke nak suruh kita selok tengok padang bola. Allah, penuh stadium. 80,000. Ke mana je tu? Selok sejik. Orang nak mati juga ke? Faham mana orang muda? Mesti doa. Dia kalau mesti doa ni, kalau tu haji nak bagi sejik, tu haji nak pergi mana ni? Agak-agak. Tu kabur balik rambut. Cuba sebutkan. Fill in the blank. 5 tempat yang haji akan pergi dalam usia tua haji ni. Nak pergi mana? Orang tanya fill in the blank. Tak tahu pergi mana. Duduk cakap gitu gitu ya. Haji tu. Ada benda nak pergi gitu. Nampak dah. Nak pergi main bola. Tak kau kata hai dia pun nak sedar ke diri. Lepas tu, semangat bola punya. Bola, makan bola, minum bola, tidur bola. Mu ni bahar dah ketung lebih ke tu haji. Budak-budak muda tu. Dia nak jadi baca Rajali kan. Bawa motor Al-Zai'ah. Duduk sama sikit dah sah lah. Takut terbalik motor duduk kena akak. Nampak tak? Kan ada seorang itu kan, dia tengok hok bawa sebebaik besar kan terbabak dekat dengan lebuh raya kan. Dia pun nak suka tengok video tu. Berhenti hujang ni. Nak biarkan motor tak nak sebebaik tu renang mo. Siapa 2 orang pulak akak baru boleh. Hanya tu main je tu. Yang tu main. Yang kita ni berpada-pada dah. Nampak tak? Bukan marah. Biar berpada-pada. Nampak tu? Tu dia nak suka. Beres. Dia tak ada masalah. Tapi beringat. Gitu. Faham Haji? Itu je kita pakat-pakat pesan. Allah Rabbi. Baik. Jadi bila Tuhan kata ulaikal ladzina salahum fil akhirati illa an-nar, bagi mereka itu, mereka mana? Mereka ayat hak sebelum tu lah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Tu dia. Jadi orang pasal lagu ni lah, orang hak duk cari dunia dan perhiasan dunia tu. Siapa pekat duk ingat ke akhirat. Aja tu. Jadi apa begitu? Mereka dok beriman dengan akhirat itulah menyebabkan habuannya neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Habis licin, bergugurang, hancur lebu, tidak bernilai segala amal yang dibuat di dunia. Dia rasa dia hebat dah aja tu. Tak ada apa nilai pun di sisi Allah SWT. Hak inilah hak kita bimbang. Walaupun ayat hak kita baca wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ayat berapa je tu? Okey, homework hari ni. Cuba cari wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kamu tahu dah surah apa? Cuba cari surah Al-Furqan. Haba'an manthura. Baca lagi itu. Surah
apa ni Al-Furqan. Bercari aja tu. Haba'an manthura wa qadimna ila ma amilu min amal. Wa qadimna ma amilu min amal. Allahu akbar. Allah Rabbi. Surah Al-Furqan aja tu. Surah Furqan. Rasa-rasa lah. Baca surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Ayat apa aja tu? Surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surah Al-Furqan ayat 23 je tu 23. Betul dah tu. Cuba baca sikit biar orang lain tahu belaka je tu. Dan kami tunjukkan pembicaraan kepada apa yang mereka tunjukkan dari jenis amal yang mereka pandang baik, dan kami jadikan ia terbuang sebagai debu yang berkembang. Amalan hak mereka rasa comel di dunia dulu, tolong orang, beri makan orang, nampak tak? Mana baik tu pada pandangan mereka kan? Ada masalah, tapi bila dinilai oleh Allah tak ada nilai. Haba'an manthura. Hak ni lah Allah kata la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Tu dia. Hak ni lah bimbangnya bila syirik, bila menduakan Allah Subhanahu taala, mentigakan Allah Subhanahu taala, maka dihapus kira segala amal kebaikan yang dibuat. Wa batilum ma kanu ya'malun. Habis batal belaka juzu. Habis disapu, dirobah balik segala amalan kebaikan yang dibuat ketika di dunia dahulu. Allahu akbar. Li'annahum lam ya'maluha ibtigha' mardatillah. Itu yang pertama. Sebab apa yang digeni aja tu? Sebab apa dapat api neraka? Sebab apa Allah batalkan amalan mereka? Sebab apa Allah SWT sia-siakan amalan mereka? Kerana apa? Kerana yang pertama buat bukan kerana redha pada Allah SWT. Wala talaban lima fid daril akhirah min na'imin muqim. Sebab dia tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Maksud tidak beriman pada akhirat lah je tu. Tu dia. Wa batalama kanu ya'maluna fid dunya min a'malin qaidiyatin dadar rasul al-mu'minun. Yang seterusnya mereka tak percaya apa dibawa oleh Rasul dan orang-orang yang beriman. Tanda molek. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min du'a'in la yusma', walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.